Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita start live. Kita tunggu dulu viewer dan 2 minit, lepas tu kita boleh start lah. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Lambung, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, banyak agak soalan ni hari ni. Nanti kita kena jawab satu-satu. Okey, tak apa. Kita tunggu sat lagi 2 minit, tunggu lagi 2 minit lepas tu boleh start lah. Hari ni kita nak cerita untuk mengenai masalah darah tinggi, mitos darah tinggi. Buka aircon sikit panas ha. Okey, dah tekanan darah tinggi. Kita tunggu lagi seminit. Lepas tu kita start lah. Kita start, tunggu seminit lagi. Okey, kalau ada soalan, sila tanya soalan. Saya pun banyak soalan yang kena jawab dekat grup apa yang dropship. Ada banyak soalan, open. So, hari ni kita tengok pasal masalah darah tinggi. So, kita tunggu lagi 30 saat. Kita tunggu 30 saat lagi. Ada 30 second, 30 second more. Okey. Kita start lah. Okey, hari ni kita punya topik mengenai darah tinggi ya, mengenai darah tinggi. Sebab banyak orang masih kata makan daging kena darah tinggi. Tak nampak lah pula, lupa. Sorry. Okey. Darah tinggi, makan daging kena darah tinggi, kolesterol, makan benda berkolesterol kena darah tinggi, makan garam kena darah tinggi. Bukan. Okey. So kita balik kepada dia punya asas dulu lah, asas. Okey. Tekanan darah tinggi adalah satu tekanan darah tu sini ya. Tekanan darah adalah satu keperluan. Dia ada satu keperluan. Darah ni satu lagi saya clear. Apa tekanan darah tinggi menyebabkan jadi penyakit jantung, rosak buah pinggang? Tak. Benda ni dia orang kata akibat ada masalah buah pinggang menyebabkan jadi tekanan darah tinggi, ya betul. Akibat ada masalah jantung menyebabkan tekanan darah tinggi, ya betul. Benda macam tu. Dia bukan tekanan darah tinggi tu yang menyebabkan jadi masalah tu, tak. Dia akibat benda tu berlaku baru menyebabkan tekanan darah tu kena naik. Untuk suplemen kepada kerosakan organ tersebut. Harap semua benda tu kena faham. Kena faham betul-betul. Kalau kita tak faham, kena game. Okey. Tekanan darah tinggi dia ada orang panggil secondary lah. Secondary punya cause untuk tekanan darah tinggi ni. Contoh macam kerosakan buah pinggang, kena dialisis. Banyak jahanan buah pinggang lah senang kata, menyebabkan tekanan darah tinggi. Ini secondary. Okey, untuk primary, saya buka nota sambil saya sembang, saya lupa. Bila saya lupa dia pergi mengarut lah.
Okey. Okey, dia ada primary, dia ada essential, dia ada idiopathic. Idiopathic ni maksud kita tak tahu asal ya. Asal apa dia panggil semua ni panggil tekanan darah tinggi, apa gula dalam darah, apa semua, high blood pressure apa semua, panggil metabolic syndrome. Okey. Semua benda ni primary, essential, idiopathic yang menyebabkan jadi masalah tekanan darah tinggi ni, dia senang kata dia punca ada satu lah. Punca ada satu, iaitu masalah insulin resistant, IR. Okey, insulin resistant. Okey. Okey, kebanyakan orang yang ada masalah tekanan darah tinggi, kebanyakan yang baru nak start dan jadi masalah tekanan darah tinggi pun kebanyakan semua dia kena ada satu habit. Habit dia bukan nak kata makan gula tak sangat. Habit dia adalah makan benda tepung. Wheat, tepung, gluten. Ni saya. Benda ni sebab tu saya punya MBB yang saya buat diet MBB apa semua ni, dia saya jangan cakap kata gula penyebab jadi masalah kesihatan. Saya jangan cakap. Dan saya cakap juga untuk yang pengguna MBB yang semua dah selesai masalah apa semua, berat badan normal, tekanan darah normal, tak ada reflux, tak ada GERD, tak ada anxiety apa semua, saya kata pantang satu saja. Pantang tepung saja. Yang lain tak mau pantang tak ada masalah. Gula saya kata kalau kita ambil dalam bentuk form gula pun kita tahu, kita rasa terlebih manis tu kita kenal. Kita kata masih manis sangat kita tak mau telan benda tu sebab manis kita tahu. Tapi kalau dia bercampur dengan tepung, kita pun tak kenal benda tu. Okey. So saya tengok. Okey, antara soalan avoid garam. Sebab apa orang kena darah tinggi ni dia kata kalau makan, doktor selalu pesan kata jangan kena makan garam. Okey, benda ni dia berkait. So saya cerita satu-satu. Mula saya akan fokus untuk darah tinggi dulu. Darah tinggi. Lepas tu saya baru akan pergi untuk penerangan secara detail apa itu LDL kolesterol. Sebab darah tinggi ni orang kata darah tinggi penyakit jantung. Memang tak lari je orang punya anggapan darah tinggi memang hang kena penyakit jantung. Sebab tu saya akan terangkan secara detail apa tu darah tinggi. Lepas tu baru saya akan piece yang orang kata LDL bermasalah ni. LDL bermasalah. Yang orang kata bad kolesterol. Okey, Abdul Hadi. Tepung gandum Tepung gandum yang putih halus yang tu yang tak boleh makan. Tepung beras boleh gagah. Okey. Okey, orang kata kalau ada masalah darah tinggi jangan makan garam. Sebab apa? Sebenarnya garam ni dia adalah satu keperluan hidup. Tak ada garam orang tu confirm mati. Confirm mati. So untuk bila kita ada masalah rintangan insulin. Okay, nak kena rintangan insulin ni senang saja. Kita kerap lapar, rasa badan letih tak tentu pasal. Lepas tu kena makan kerap baru rasa badan ada energi. Itu saja. Tak perlu nak susah-susah nak buat test. Kalau kita buat test tu, kalau diabetik tu dah confirm lah. Tapi kalau untuk pre-diabetik, nak baru develop rintangan insulin. Ni kita kenal badan kerap letih, dia jadi masalah perut, dia jadi masalah reflux, dia jadi semua-semua tu iaitu orang kata pre-rintangan insulin lah. Kita tahu dia kerap lapar, kerap nak makan. Lepas tu badan dia tak boleh nak regulate dia punya hormon. Tolong. Okey. Okey. Bila rintangan insulin berlaku saja, kita akan menjadi masalah kekurangan potasium. Sebab bila kita jack insulin kita, potasium mesti kurang. Wajib kurang. Sebab potasium diperlukan untuk kita punya nak signal keluar insulin ni. Potasium akan diguna pakai. So bila potasium kita kurang, sodium akan naik. Sodium ni garam lah. Sodium akan naik. Sodium ni garam. Okey. Bila potasium dengan sodium dalam keadaan tak balance, automatik kita punya sodium naik, potasium kurang, sodium ni akan simpan kita punya berat air. Okey, bila berat air naik ataupun kita punya fluid volume naik dalam kita punya darah, lebihan berat air berlaku, automatik kita punya
jantung akan terpaksa pump lebih kuat. Yang ni menyebabkan jadi masalah tekanan darah tinggi. Yang ni selalu orang, kebanyakan orang yang duk makan ubat darah tinggi ni semua kebanyakan jadi masalah ni, dan benda ni sangat-sangat senang nak selesai. Sangat-sangat senang nak selesai. Okey. Kita recap balik, kita ulang balik. Saya nak kena mute WhatsApp ni, kalau tidak saya duk tengok WhatsApp ni. Setiap kali tengok WhatsApp ni, setiap kali tu saya letak ni. Okey. Kita recap balik Sodium, potasium. Dia ni kerja macam tu. Ni sebelah sini sodium, sebelah ni potasium. Garam dengan potasium Bila potasium kurang, akibat masalah insulin resistant, sodium akan naik. Okey. Bila sodium naik, automatik kita akan simpan berat air. Kita akan simpan garam tu, kita akan simpan berat air. Sebab badan cakap kita dalam keadaan bahaya. So automatik dia akan simpan berat air untuk kegunaan kemudian. Sama juga dengan binatang yang tengah nak masuk hibernate, nak masuk iklim sejuk apa semua, dia memang automatik dia akan simpan berat air, dia simpan berat lemak apa semua untuk dia menghadapi untuk dia tidur dalam jangka masa yang panjang. Tapi kita manusia ni tak perlu buat benda tu. Tapi kita create benda tu untuk diri kita sendiri. Binatang tak apalah, dia create artificial, dia sendiri tahu apa dia buat. Dia faham, dia sendiri tahu dan faham apa dia buat. Tuhan hantar kat dia. Binatang, hang buat macam ni, bawa hang selamat untuk hang redah musim sejuk. Tapi manusia ni, dia wahyu tu tak sampai. Okey. Bila jadi itu macam tu sahaja, kita akan simpan berat air. Dalam blood kita ni akan lebihan, jadi masalah lebihan berat air. So kita punya valve tu, pressure tu kena kuat. Jantung kena pump lagi kuat. Itu yang menyebabkan jadi masalah tekanan darah tinggi. So, dekat sini kita tahu, dia ada dua problem. Satu, rintangan insulin. Satu, akibat kekurangan potasium. Okey, ada juga pendapat mengatakan untuk nak top up potasium ni, kena makan sayur hijau sekurang-kurangnya 7 mangkuk sehari. Untuk mencukupkan kita punya bekalan potasium seharian, kita kena makan 7 mangkuk sehari. Tapi untuk orang ada masalah penghadaman, dia ada masalah SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Kalau dia makan sayur hijau 7 kali sehari, dia masuk hospital sebab dia akan kembung yang teramat sangat. Sebab benda ni proses fermentation, proses penapaian fiber tu sendiri dekat kita, dia punya usus, dia akan kembung yang amat sangat, confirm masuk hospital kalau dia makan 7 mangkuk sayur hijau sehari. Sebab tu, Halfine didesign dengan ekstrak buah hawthorn. Buah hawthorn ni dia tinggi dengan potasium. Okey. Buah hawthorn dengan rabbit. So, contoh semua orang yang ada masalah tekanan darah tinggi ataupun ada masalah rintangan insulin, sedang kata semua orang yang ada masalah perut lah, saya tiba kata lah. Bila dia start makan Halfine, dia dapati dia akan kencing kerap. Saya rasa semua orang lalui benda ni. Semua customer saya lalui benda yang sama. Dia akan kencing kerap. Awal-awal makan Halfine, awal-awal tu dia akan kencing kerap. Kencing yang tak tertahan-tahan. Dia berat badan dia akan turun laju. Saya padam dulu. Berat badan dia stop turun laju. Apa yang berat badan yang turun itu sebenarnya bukan berat lemak, tetapi adalah akibat satu, waktu tu dia memang berat badan dia memang turun lah. Dia satu akibat masalah rintangan insulin itu menyebabkan badan dia lebih suka prefer untuk bakar masa sebagai sumber tenaga dia. Sebab dia ada masalah rintangan insulin, dia tak boleh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. High insulin bermaksud high insulin inhibit penggunaan lemak sebagai sumber tenaga. Ni harap semua orang faham lah. Kalau check balik apa yang saya cakap ni, check balik untuk pastikan supaya kita yakinlah dengan apa yang saya duduk berceramah ni. Lagi orang kata dia ni ngarut, dia cakap tak apa betul, dia bukan doktor pun. Saya minta check balik, cross check balik. Lepas tu bagi reference dekat saya apa semua supaya kita boleh cross reference lah. Okey. High insulin inhibit penggunaan lemak. Sebab tu orang yang ada masalah penghadaman, dia akan hilang awal sekali adalah berat muscle.
Berat masa ni kalau dia hilang, senang saja nak detect. Dia akan rasa lenguh-lenguh satu badan. Lenguh-lenguh satu badan. Tu berat hilang berat masa. Lepas tu bila dia start makan half-five, dia akan start hilang berat air. Dia akan hilang fluid volume ni. Perut dia kalau tahu, semua orang yang amal half-five ni kalau perut buncit, dia makan saja half-five ni, dia akan dapati perut buncit dia hilang. Perut dia melepih. Semua orang akan komplain benda yang sama. Perut saya ni tu siapa makin nipis ni, hilang lemak. Tak, bukan hilang lemak. Dia hilang berat air. Hilang berat air. Okey. Lepas satu ketika saja tiba-tiba berat dia ni akan berhenti turun. Okey. Lepas tu dari situ boleh tengok lah apa yang tinggal. Selalunya tinggal bontot yang nipis, paha yang nipis akibat kehilangan masa tadi. Macam tu. Okey. Yang ni bila dia amal half-five, lepas tu dia dapati kencing dia tu semakin stop, semakin reda, dia check. Dia wajib benda ni. Dia check tekanan darah dia adalah normal sahaja. Tekanan darah dia ikut umur lah. Bukan aku nak expect dapat 120/80 untuk orang umur 60. Memang tak lah. Memang tak, sebab damage dah done dekat dengan badan. So mungkin 130 lebih. 130 lebih lah. 130 lebih selalunya. Okay. Saya tengok balik dia punya, saya punya nota. Mana saya nota ni, hilang dah. Astaghfirullahaladzim. Okay. Sebarang. Okay. Insulin resistant, antara insulin resistant punya karakteristik, dia akan menyebabkan kita punya pembuluh darah, arteri kita, main arteri kita jadi kerah, dia kurang keanjalan. Okay tu. Lepas tu dia akan menyebabkan sodium retention, macam saya cakap tadi, bila berlaku sodium retention sahaja badan akan simpan berat air. Lepas tu satu lagi potassium deficiency, yang ni karakteristik untuk insulin resistance. So bila jadi ni saja, memang tekanan darah wajib naik. Dan cara dia paling senang. Senang sangat nak selesai, Saya cukup tak setuju untuk orang ada masalah tekanan darah tinggi, yang kalau bukan akibat apa kerosakan buah pinggang, dia steady apa semua lagi, jangan duk makan ubat darah tinggi. Saya pesan jangan duk makan ubat darah tinggi. Jadi saya bagi disclaimer, saya bukan doktor apa semua, tapi mengikut saya punya bahan bacaan dan saya punya pengalaman apa semua, saya kata jangan makan ubat darah tinggi. Sebab ubat darah tinggi ni sangat banyak side effect. Antara side effect yang paling teruk dia adalah stroke lah. Itu cerita dia. Okay. So awak selalu batuk. Sebab saya bila buat kerja, selalunya saya senyap. Tapi bila saya ni tak banyak bercakap. Awak selalu batuk. Batuk tu macam mana? Saya ke Tuan Dito tu batuk? Okay, so kita tengok balik So makanan yang untuk avoid untuk apa masalah tekanan darah tinggi ni, makanan yang makanan yang tak boleh makan, makanan yang dilarang. Contoh dia adalah pizza ni bukan sebab kuih topping dia tu, tak, bukan sebab topping di atas tu, bukan. Sebab roti pizza tu sendiri dia tepung. Dekat sini kita tahu senang saja, dia tepung dengan minyak sayur. Jaga yang tu saja. Dia sama ada pizza, spaghetti, pasta, kuih muih, nugget, hotdog, burger, benda-benda macam tu lah. Benda-benda macam tu. Dia sebab tepung. Yang lain tak ada masalah. Betul-betul tak ada masalah. Yang penting adalah tepung. Azwan, kalau dah makan ubat darah tinggi, boleh berhenti tak ubat dia? Boleh. Tak ada masalah. Berhenti lah. Kalau tekanan darah kita normal, kita tak ada keperluan dah untuk makan ubat darah tinggi. Tak ada keperluan dah. Okey, mengapa bila makan half-five berat air akan turun atau otak mengecut? Dia bukan makan half-five menyebabkan otak mengecut, tak. Dia bukan darah tinggi. Okey, saya jawab satu-satu. Mengapa bila makan half-five berat air akan turun? Dia sebab kita punya buah hawthorn dengan red beet dia tinggi potasium. Bila dia makan saja, dia akan balancekan sodium dengan potasium. Bila sodium, potasium dan keadaan balance, kita akan release berat air yang tak diperlukan. Automatik tekanan darah akan rendah sebab kita dah kurangkan kita punya fluid volume yang tak diperlukan dalam kita punya darah tu sendiri.
So sebab tu dia kerap kecil, hilang berat air. Untuk hilang berat otot akibat masalah rintangan insulin tu sendiri. Okey, saya lukis bagi faham. Bila kita ada masalah rintangan insulin, rintangan insulin dia akan menghalang, senang saya, dia menghalang penggunaan lemak sebagai sumber tenaga. Penggunaan lemak sebagai sumber tenaga. Okey, bila ada masalah rintangan insulin, kita tak boleh menggunakan lemak sumber tenaga. So mana dia dapat sumber tenaga ni? Dia ada dua cara. Satu daripada kita punya makan. Sebab tu orang yang ada masalah rintangan insulin ni, dia akan ada satu karakteristik. Dia akan selalu makan. Kalau dia tak makan saja, dia nak menggigil. Dia akan nak menggigil, perut dia nak bloated, otak dia akan fikir bukan-bukan. Tu untuk orang ini. Karakteristik orang yang ada masalah rintangan insulin. Okey. Dia sumber tenaga dia pada makan. Satu lagi daripada penggunaan otot dia. Akibat dia tak boleh guna lemak tu sebagai sumber tenaga, dia akan menggunakan otot tu sendiri sebagai sumber tenaga. Sebab tu otot dia ni, dia makin lama makin kecil lah, makin lama makin kecil. Macam orang kena kecil manis. Otot makin kecil. Otot makin kecil. Tapi badan tu, rasa kalau perut tu makin boroi ya. Perut tu makin besar, makin besar, makin besar. Sebab dia tak boleh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. So dia kena drop lah. Kena bawa drop. Insulin resistant, rintangan insulin ni kena bawa drop dengan insulin. Slow. Ikut MBB lah. Pastikan ikut MBB. Yang ni adalah kefahaman. Kita kena faham. Kalau kita tak mau ambil masa untuk nak faham benda ni, memang akan duduk dalam sistem lah. Kita akan duduk dalam sistem perubatan yang sedia ada dan bersedia untuk sakit sepanjang hidup. Okey. Itu satu dia akan prefer untuk guna glukos dengan otot. Okey, harap menjawab soalan untuk hilang berat air ya. Okey, bukan darah tinggi kena kurangkan garam. Okey, kalau orang ada masalah darah tinggi, kalau dia tak tahu dia punya potasium dengan sodium tak balance, memang dia tak boleh makan sodium. Kalau makan sodium saja, dia akan tingkatkan dia punya fluid retention tu lagi banyak. Dia simpan berat air lagi banyak. Kaki dia akan begak. Kaki dia akan begak. Apa ni begak ni? Kaki begak. Apa akibat dia simpan berat air lebihan berat air. Sebab apa? Sebab dia top up dengan sodium banyak lagi. Tapi kalau orang tu amal praktis hafal, dia amal hafal, lepas tu praktis MBB, diet MBB dia bersifat diuretik sebab dia keto diet. Dia adalah keto diet campur dengan microbiome diet. So sebab tu kita yang lebih detail sikit lah untuk orang ada masalah penghadaman. So bila saja dia praktis MBB dengan amal hafal, automatik dia akan release berat air, tekanan darah dia akan balik normal. Kita berapa banyak dah untuk kita punya klien yang boleh berhenti ambil ubat darah tinggi? Berapa banyak? Ramai. Cukup ramai. Okey, saya ikut MBB tuan. Adakah ambil gula sedikit tak ada masalah? Saya minum hafal tapi kaki kejang waktu malam. Kenapa ya? Top up untuk vitamin D. Sebab ada masalah rintangan insulin, memang drop kita punya vitamin D pun memang akan jadi masalah kaki kejang. So ubat dia senang sangat. Top up untuk vitamin D. Try ambil. Beli dekat farmasi vitamin D 1000 IU tu. Ambil, makan, tengok perbezaan dalam masa 2-3 hari hilang masalah tu. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, apakah efek dari anxiety? Yang ni saya tak boleh nak bercakap lah. Kalau mimpi untuk bertemu dengan orang yang dah meninggal ni, saya tak boleh cakap lah. Saya pun tak ada ilmu untuk menafsir mimpi. Saya tak ada ilmu untuk tafsir mimpi, minta maaf banyak-banyak. Okey. Saat kita tengok untuk soalan lah. Apa yang ni soalan pada Anti Harisa. Macam mana nak kawal tekanan darah tinggi yang paling efektif tanpa makan ubat? Cara untuk paling efektif sekali untuk mengawal tekanan darah tinggi adalah jangan makan tepung. Itu sahaja. Jangan makan tepung. Jangan makan tepung. Okey. Bolehkah orang yang dah makan ubat darah tinggi bertahun pulih melalui MBB? CoQ10 sangat membantu. Betul, CoQ10 sangat membantu. Sebab tu saya punya Real B saya campur sekali untuk CoQ10. Sebab saya tahu orang yang ada masalah penghadaman ni, CoQ10 dia memang drop. Okey. Bolehkah orang yang dah makan ubat darah tinggi bertahun pulih melalui MBB dan Alpha? Memang sangat-sangat boleh.
Selagi dia tak ada kerosakan buah pinggang yang kritikal lah, bukan yang teruk lah, yang teruk, yang sampai dia kena dialisis. Kalau pesakit dialisis, cakap nak ambil Halfine. Sebab tu dekat kotak tu saya tulis amaran untuk pesakit buah pinggang, jangan duk ambil Halfine ni. Sebab apa? Saya kata aku malas nak jaga, sebab aku tahu memang renyah. Sebab tu saya tak bagi untuk orang ada dialisis ni ambil Halfine. Selagi dia tak ada masalah buah pinggang, saya kata silakan ambil Halfine. Silakan ambil. Okey. Cara nak cek tekanan darah tinggi yang betul. Okey. Cara untuk cek tekanan darah tinggi yang betul. Okey, saya minum Halfine selalu dengan probiotik. Probiotik tak boleh. Probiotik ni kita ambil dalam 3 hari sekali tau. Kita jangan ambil hari-hari. Probiotik ni jangan ambil hari-hari. Memang kembung. Memang kembung. Kalau ambil probiotik hari-hari memang kembung. Dia kena ambil 3 hari ataupun 4 hari sekali. Dia tak boleh continue. Kalau tidak memang kembung tak berhenti. Probiotik memang macam tu sifat dia. Okey, apa cara nak cek tekanan darah tinggi yang betul? Cara nak cek tekanan darah tinggi senang. Yang betul. Ni kata meja. Ni kata ada kerusi satu kat sini. Lepas tu ni kata ada orang kat sini, duduk kat sini. Silap pula. Kerusi yang mejanya rendah sangat. Meja dia kena tinggi macam ni lah senang kata. Tangan dia kena setentang dengan badan macam tu. Setentang dengan badan macam tu. Okay. Lepas tu kat sini baru kita ambil kita punya tekanan darah. Kita ambil tekanan darah kita. Okey, bila berat badan? Okey, saya jawab ni dulu untuk cara untuk mengambil tekanan darah yang betul ya. Okey. Bila kita ambil macam tu, lepas tu kita ambil pagi sekali, petang sekali, malam sekali, dan tempoh 2 minggu. Lepas tu kita kira dia punya median, campur semua, bahagi dengan semua, dapat dia punya median, itulah tekanan darah kita yang sepatutnya. Macam tu kita nak kira kita punya tekanan darah. Waktu tekanan darah ambil tu jangan bersembang. Kalau bersembang saja dia akan meningkatkan tekanan darah kita kepada 50%. Okey. Lebih daripada 50%. Okey. Saya ada tinggi bila minum Halfine ni rasa makin pening. Okey, dia makin pening sebab bloated. Dia bloated sebab Halfine tu sendiri adalah fiber. Sebab tu dia kena ambil setengah sahaja. Lepas tu practice MBB. Kalau kita kembung, dia memang akan naik tekanan darah kita. Sebab dia akan rasa panik, dia rasa tak boleh nak bernafas. Sebab sendat bawah ni, kita bernafas jadi pendek, tekanan darah kena laju lah. Tu cara betul lah sebab dia. Memang dia akan pening. So, ambil Halfine tu setengah-setengah saja dan ikutlah MBB. Saya bagi MBB ni tu saya dah ulang banyak kali dekat orang-orang . Saya memang stres juga sampai satu kata satu hari aku nak kena charge agak MBB ni, servis MBB ni. Sebab orang buat sambil lewah. Orang ambil orang tak appreciate servis MBB ni. Ramai orang tak appreciate. Ada yang minta hantar gambar makan, tak hantar gambar makan. Ada minta yang ni dia pun tak mahu buat, nak buat cara sendiri apa semua. So saya rasa saya patut charge lah servis MBB. Kat luar ni servis macam saya bagi ni yang tak ada banyak pengalaman pun, dia punya trainer tu tak banyak pengalaman pun, dia charge 300. Saya bagi free. So saya sebelum saya buat keputusan untuk charge ni, minta guna sebaik mungkin lah. Jangan guna servis ni sambil lewat lah. Memang saya bagi free. Sebab saya tahu orang duk komplain kata beli Halfine ni pun mahal. Duk komplain kan. Sebab tu saya bagi free. Sampai saya kata kalau aku bagi free juga orang tak appreciate. Bila orang tak appreciate aku nak charge duit lah. So jangan sampai saya charge duit. Gunalah sebaik mungkin. Okey, lepas tu bila berat badan turun dan berhenti pada satu tahap, adakah ini mana badan dah guna lemak sebagai tenaga? Tak juga. Dia selalunya bila dia turun sampai satu tahap saja, kalau insulin resistant tu dah kembali back to normal, dia memang berat badan tu stuck, dia lekat. Kira okey lah. Lepas tu start workout. Jangan waktu dia berat badan tu dah berhenti, lepas tu dia nak naikkan berat badan, dia pergi makan lagi banyak, tu mengarut.
tu mengarut. Dia akan jadi masalah rintangan insulin balik. So benda tu dia akan berpusing balik. Dia akan berkitar balik tempat yang sama. So bila berat badan tu dah start kat situ, start workout. Ataupun sebelum dia sampai berat badan duk turun tu pun start workout balik. Macam tu cara dia. Jangan waktu dah sampai kat dah berat badan tu makin turun, lepas tu panik. Lagi panik dia makan makin banyak. Saya dah jumpa banyak orang, banyak sangat orang yang waktu berat badan dia turun dia panik. Dia panik, dia makan banyak. Saya kata jangan duk makan banyak. Dia kata tak apalah, saya nak buat cara saya lah. Saya kata tak apa, go ahead. Lepas tu saya duduk tak duduk. Sebulan lepas tu call saya balik. Apa Tuan Azwar, saya punya berat badan ni makin turun. Saya dah makan banyak, makan turun tu lah. Aku dah habang dah. Saya punya pengalaman ni banyak, walaupun saya bukan doktor. Saya pengalaman saya cukup banyak. Sebab saya hari-hari duduk dalam bidang ni. Hari-hari saya duduk buat benda yang sama. Bila berat badan start turun, start workout. Sebab apa yang lost waktu tu adalah berat air dengan berat muscle. So start workout. Sebab bila kita bina muscle mass, dia akan kurangkan rintangan insulin tu lagi cepat. So start workout. Workout jangan buat upper body lah. Jangan buat upper body tapi buat lower body. Buat kita punya bahagian paha, buat kita punya bahagian betih. Sebab bahagian paha yang betih dengan bontot kita tu adalah muscle yang paling besar dalam badan kita compare dengan kita punya bicep, dengan chest, dengan belakang. Dia kecil lah. Compare dengan kita punya paha dengan kaki, dia muscle paling besar. So buat yang itu dulu. Okey, apa boleh sembuh Kak Tuan Hafal? Boleh sembuh kanser pada paru-paru tak? Abang saya telah ketika tu minggu 4. Susah nak reverse kanser paru-paru ni. sebab tu kalau macam orang cakap antara kes yang saya, antara orang yang saya tak ambil ataupun saya advise untuk saya punya diet apa semua jangan duk ambil adalah untuk orang yang ada masalah. Satu, buah pinggang dialisis. Satu, orang ada kanser paru-paru. Satu, orang ada kanser kolon. Tiga benda ni saya tak ambil. Sebab saya sangat-sangat susah nak repair dan saya takut nanti dia jadi macam orang kata tak jadi success story. Memang sangat susah nak repair. Tapi kalau nak ambil boleh cuba. Tapi untuk nak kata nak sembuh tu memang susah nak cakap lah. Saya cakap macam tu lah. Saya cakap tu terang. Hafal ni kalau dengan MBB kemungkinan boleh. Tapi kalau untuk 100% tu, untuk 100% saya cakap untuk pemulihan semula, saya kata memang tak lah. Memang saya tak boleh bagi guarantee macam tu lah. Saya tak boleh guarantee macam tu. Okay. Tepung termasuk roti dengan kuih muih lah. Ya betul. Itu ceritanya. Tepung termasuk dengan kuih roti tu. Okay, saya tengok soalan. Daging dan kolesterol punca darah tinggi. Daging memang tak langsung lah. Tak ada kaitan langsung. Tak ada kaitan langsung pun. Untuk kolesterol, lagi saya sembang untuk kolesterol dengan detail. Dengan betul-betul detail supaya orang faham tentang apa tu kolesterol tu sendiri. Okay, saya rasa saya masuk sekarang. Buat kolesterol tu senang. Saya masuk sekarang. Saya tengok letak. Okay. Saya start dengan sel tu sendiri ya. Okay. Kita kata kita akan ada spirit cell. Ni orang panggil dia kita setiap sel dia ada kilang. Setiap sel dia ada kilang. Kita panggil dia sebagai endoplasmic reticulum lah. Endoplasmic reticulum. Benda ni tak payah tahu pun detail ni, tapi tak apa, saya sembang sikit lah. Okey. Dia adalah kilang. Imagine dia ada kilang untuk buat produk. Dan setiap sel kita ada satu kilang untuk buat produk. Okey. Sekarang ni kita nak hantar produk tu ke tempat yang diperlukan lah. Tempat yang diperlukan. Okey. Satu tempat yang diperlukan. So, daripada kita punya cerita dia, kita ada satu kilang. Dia hasilkan produk. Produk ni dia kena pergi satu tempat. Nama dia macam post office lah. Post office. Dekat post office ni dia kena naik kapal terbang. Ataupun dia naik kapal terbang lah untuk nak hantar barang. Dia macam nak hantar daripada Kedah. Lepas tu dia nak hantar pergi KL. Dia kena hantar pergi post office dulu. Lepas tu daripada situ dia baru hantar naik. Daripada post office naik kapal terbang. Lepas tu baru dia sampai ke destinasi dia. Okey, saya akan cerita
pasal LDL kolesterol ni macam ni. Supaya semua orang faham. Saya bagi analogi yang sangat mudah. Ada kilang, ada post office, lepas tu ada kapal terbang kargo, lepas tu dia ada destinasi dia. Okey. Kita padam. Okey. Ni kata kita ada saya lukis gambar kilang ah, kilang. Okey. Setiap sel kita dia ada kilang ni sendiri. Kilang ni kerja dia adalah untuk menghasilkan orang kata dia menghasilkan protein lah senang kata. Dia menghasilkan protein. Protein ni dia buat pada building block protein itu sendiri iaitu asid amino. Asid amino. Asid amino dihasilkan protein dia untuk macam-macam jenis lah. Nak hasilkan nak buat kuku, nak buat kulit, nak buat apa semua segala benda. Badan kita sendiri dia perlukan asid amino. Asid amino ni daripada kita punya makanan itu sendiri lah. Dia terpulang kat dia nak buat apa saja jenis yang dia perlukan badan ni. Nak buat neurotransmitter pun ia juga pada asid amino ni sendiri. Nak buat hormon pun daripada ia juga. Itu satu. Lepas tu dia akan pergi buat, dia akan menghasilkan lipid, iaitu lemak. Lemak yang mana kita punya otak banyak pakai, kita punya kulit banyak pakai, kita punya sistem, nervous system kita pun banyak pakai. Lepas tu apa, lipid ni fats lah, lemak. Lepas tu ada agak tempat dia untuk menghasilkan steroid, contoh macam kita punya hormon estrogen, testosteron, progesteron. Semua tu kita punya sel buat. Lepas tu untuk detox pun kita punya sel juga buat. Okey, itu satu. Yang ni semua ni adalah produk. Produk ni perlu dihantar ke tempat yang diperlukan. Okey. So dia akan hantar satu tempat. Nama dia adalah sebagai satu tempat post office dipanggil Golgi body. Golgi body. Kerja Golgi body ni adalah untuk bungkus semua benda tadi. Bungkus kita punya protein, bungkus kita punya neurotransmitter, bungkus kita punya fats, bungkus kita punya hormon apa semua segala benda ni untuk dihantar ke tempat yang diperlukan. Kerja dia kutip pasal lah, kutip pasal, bungkus elok-elok, lepas tu dia masukkan dalam kargo lah, kargo. Kargo ni yang dinamakan sebagai lipoprotein. Kargo ni adalah lipoprotein. Okey, semua benda ni dihasilkan, yang saya cerita semua benda tadi, yang endoplasmic reticulum dengan kita punya Golgi body ni dekat kita punya hati. Okey, pusing sikit. Hati, kita punya liver. Okey. Lipoprotein ni dia apa, awal-awal tu dia akan keluar sebagai VLDL lah. VLDL, very low density lipoprotein, sebelum dia transform. Selepas dia hantar kargo dia, lepas tu dah habis saja kargo ni, dia nama dia LDL. Dia akan tukar jadi LDL. LDL ni bila dia sampai dekat destinasi dia. VLDL ni kita kena tahu dia bawa semua benda yang dihasilkan oleh kita punya apa kilang tadilah. Dia bawa kolesterol. Kat sini dia bawa triglyceride. Kat sini dia bawa kita punya protein. Kat sini dia bawa kita punya other fats lah, lemak lain-lain lah, other fats. So dekat sini dia punya ratio dia lain-lain. Ratio kat sini awal-awal 10, 70, saya tengok 10, 70, 10, 60. Ratio dia lain-lain. Sebelum dia transform jadi bentuk LDL, ratio dia lain-lain lah. Sebab VLDL dia bawa bukan sekadar semua benda yang tu sekali ya. Kat sini pun dia bawa sekali vitamin. Vitamin A. Tak nampak ah. Vitamin A, E, D, K1, K2. Yang ni semua adalah antioksidan yang digunakan untuk nak repair kita punya badan daripada oxidation. So benda ni semua dihasilkan dekat kita punya liver, hati. Okey. VLDL ni kenderaan, dia akan bawa kita punya semua package tu, kolesterol, triglyceride, apa semua sekali dengan antioksidan, pergi tempat untuk nak repair.
Dia bawa untuk nak buat kita punya dinding, dia nak repair kita punya dinding kulit, dinding arteri, dia nak repair damage akibat masalah oxidation, semua segala benda lah yang mana memerlukan dia pergi hantar barang ni pergi repair. Yang menjadi masalah dia sekarang adalah yang menjadi masalah dia sekarang adalah bila orang tengok dekat damage, terutama kawasan damage lah, terutama dekat arteri jantung lah, orang tengok ada banyak berlaku pembentukan plak kolesterol LDL dekat sini. Bukan bermaksud LDL kolesterol tu pergi merosakkan dekat kawasan tersebut. Tak, dia pergi repair dekat kawasan tersebut. Yang menjadi masalah satu lagi adalah bila berlaku LDL oxidation of low density lipoprotein dekat kawasan tersebut, yang disebabkan oleh rintangan insulin yang tinggi lah, So sebagai contoh, nanti saya akan letak paper sekali lah supaya orang boleh tengok saya punya sumber rujukan. Okey, kita tengok sini. Okey, LDL-C does not cause cardiovascular disease, a comprehensive review of the current literature. So nanti saya akan tunjuk, nanti saya letak paste sekali lah saya punya link, saya punya paper ni, saya letak link kat bawah saya punya live ni supaya orang boleh semak lah saya punya reference. Okey, kat sini saya tunjuk conclusion . Okay, the idea that high cholesterol levels in the blood are the main cause of CVD, cardiovascular disease, is impossible because people with low levels become just as atherosclerotic as people with high levels, and their risk of suffering from CVD is the same or higher. Okay, maksud dia dekat sini, orang yang ada idea yang mengatakan tingginya kolesterol dalam darah sebagai punca masalah penyakit jantung adalah mustahil. Sebab orang yang ada low level kolesterol pun menjadi masalah CVD, jadi masalah penyakit jantung adalah sama, risiko dia adalah tetap sama. Okey. Lepas tu dia cakap, the cholesterol hypothesis has been kept alive for decades by reviewers who have used misleading statistics, excluded the result from unsuccessful trials, and ignored numerous contradictory observation. Maksud dia dekat sini adalah orang yang ada hipotesis pasal kolesterol ni orang hidupkan oleh reviewer yang menggunakan statistik yang salah, buang result yang tak sama, tak tally dengan apa dia punya hipotesis, dan ignore ni dia tak tengok langsung apa observation yang contradict dengan apa yang dia nak bawa. Ni syarikat Big Pharma lah bawa selalunya. So dia tepih yang mana dia kata benda ni contradict dengan aku punya yang contradict dengan apa yang nak melariskan jualan aku tolak tepi sebab aku yang control market, aku yang control sistem pendidikan medical, so aku boleh tepis apa saja yang aku tak mahu dan aku masuk ke apa yang aku mahu. Yang itu apa yang berlaku sekarang dekat bidang perubatan sekarang. Okay. So kita lepas tu, yang ni satu lagi evidence that acute insulin administration enhance LDL cholesterol susceptibility to oxidation in healthy human. Okay. Ini satu lagi paper yang menunjukkan bila kita acute ni kita inject insulin kita ambil insulin lah, menyebabkan LDL kolesterol kita oxidize. Yang ni dalam manusia yang sihat. So kita tengok dia punya conclusion. In conclusion, insulin physiological doses is associated with increased LDL peroxidation independent of the presence of hyperglycemia. Okay. The result supports the possibility that insulin resistance may be implicated in the genesis of the early atherosclerotic lesions and or the progression of atherosclerosis through the attendant hyperinsulinemia. Bermaksud dia dekat sini adalah bila kita ada masalah diabetik ataupun kita ada masalah insulin resistant, ini adalah genesis dia punya faktor penyebab permulaan berlakunya lesion ni, macam luka, kerosakan dekat kita punya arteri jantung sebab oleh masalah high insulin tinggi.
bukan disebabkan oleh masalah kolesterol, bukan disebabkan oleh masalah gula, tapi adalah masalah oleh high insulin level. High insulin level ni selalu akibat bukan kita punya input gula tinggi, salah. Sebab yang paling menyebabkan kita spike insulin adalah tepung. Ingat, tepung. Gula tak tepung, tapi tepung. So jaga tepung betul-betul. Kita dah makan gula beribu tahun dah. Memang berapa banyak orang tak apa, beribu tahun tu boleh bilang jari kot sementara beribu tahun sebelum tahun 1970. Sebelum tahun 1970, sebelum tahun 1980 yang waktu kita introduce food pyramid. Waktu kita introduce food pyramid saja orang mati masalah sakit jantung semua macam tu. Zam. Tapi sebelum tu steady lah. Itu je lah, kita kena fikir common sense. So, apa rasa-rasa kalau tak faham tengoklah berkali-kali apa yang saya explain tadi ya. Yang sebab ni saya kata saya malas nak buat video, sebab kalau saya buat video lagi saya nak kena edit banyak kali. So saya kata tak apalah, aku tibai buat live sajalah. Orang nak faham, kalau tak faham tanya. Okay. So, apa solution? Kita tengok soalan. Kita tengok soalan solution untuk anxiety dan sesak nafas macam biasalah akibat masalah SIBO. Tetap MBB dengan R5 Plus lah. Jaga itu, jaga tepung satu lagi. Okey, bagaimana untuk mengeluarkan angin bagi orang yang urut pun susah sangat nak sedawa? Selain itu ada juga masalah kecil manis dan darah tinggi. Adakah kaitan mengambil ubat darah tinggi dan kecil manis ganggu sistem pencernaan perut? Ya, betul. Akibat pengambilan, dia bukan setakat ubat darah tinggi, ubat diabetik kan. Dia apa-apa sahaja yang mengganggu proses fisiologi cara badan manusia berfungsi normal, semua dia kacau perut. Ambil ubat tahan sakit kacau perut, ambil ubat darah tinggi kacau perut, ambil ubat cair darah kacau perut, ambil ubat apa semua kacau perut. Okey. Kalau susah nak sedawa, macam saya pesan minum air suam. Bukan minum air suam, minum air ais pun tak apa. Minum air ais ke air suam pun tak ada masalah, minum. Untuk apa? Sebab kita tahu kita punya kekuatan injak LAS dia selari dengan kita punya kepekatan asid perut. Okey. Bila kita introduce liquid sahaja, bila kita introduce liquid sahaja, bila kepekatan asid perut tu dia kurang, pH dan naik, auto LAS tu dia akan relax. So bila relax saja kita urutlah bagi senawa keluar. Itu cara yang paling baik sekali. Kenapa muka sebelah rasa tegang lesu? Sebab masalah bloated. Adakah cara nak sekat masalah lendir, degil dan tekak ialah MBB dan R5 Plus juga? Ya, untuk masalah lendir, degil ni bagilah time dekat dia. Bagi time. Dia sebab reflux. Dia sama juga. Benda reflux, ada keradangan dia jadi merah-merah, nak luka apa semua, dia memang akan berlendir kat kawasan tu. So, praktis R5 Plus. Lepas tu, kalau sibuk boleh minum air halia tak? Tak boleh. Tak payah buat. Air halia, air lemon. Air halia, orang kata minum air lemon boleh mengurangkan tekanan darah tinggi, boleh mengurangkan, dia potong lemak, mengarut. Tak payah ada buat. Saya pun tak tahu mana dia dapat punya petua tu. Saya ada dengar juga petua orang ada buat benda tu, tapi jangan ada buat, memang problem perut. Percayalah cakap saya, percayalah. Saya kata percaya cakap saya selepas saya terima aduan beribu. Saya hari-hari saya buat benda ni. So saya tahu apa yang saya cakap ni. So, janganlah duk praktis untuk benda-benda yang saya tahu memang problem. Minum air halia, minum jus, minum air perah lemon, minum madu campur air, minum air campur madu campur lemon. Tak payah. Saya terima aduan beribu dah. Janganlah duk buat. Bagaimana okey. Adakah cara nak selesaikan masalah ni? Salam bosku, saya pesikit gastrik. Saya sekarang ni suka betul makan buah masam. Macam dan dah macam isap rokok dah ketagih. Okey. Nak makan buah-buah ni. Rokok saya dah berhenti, tapi sekarang ni hari ni mesti nak makan buah-buah itu. So apakah kesan sebalik habit saya ni? Tak ada masalah. Silakan makan. Kenapa kalau saya berada dalam tempat aircon cek BP naik, ada masa boleh naik mendadak dari 150 ke 155? Okey. Untuk orang ada masalah penghadaman ni, selalu dia akan ada masalah untuk regulate punya suhu, sebab dia ada masalah dengan dia punya conversion hormon thyroid, bukan thyroid gland itu ada problem. Dia ada masalah conversion dengan dia punya hormon thyroid sebab perut dia problem. Kita kena tahu conversion hormon thyroid T4 ke T3 adalah dekat kita punya usus kecil. Bila usus kecil problem, memang kita akan jadi hadapi masalah untuk kita punya kawal suhu.
Dia bukan kata kena aircon. Kena kipas angin pun rasa macam sejuk gedi dah. So bagi time. Half-5 plus dengan MBB. Bagi time. Okey, jika telah tinggi suatu keperluan, bagaimana dengan orang sentiasa BP-nya ke atas walaupun dalam keadaan rehat, dan berapakah border terbaru untuk dikasih sebagai... Okey, border terbaru saya nak tengok border terbaru yang JNC set JNC guideline hypertension. Okey. Kita tengok JNC guideline. JNC ni Joint National Committee dia orang yang set untuk guideline apa darah tinggi. So kita tengok indigenous portion pharmacology treatment should be initiated when the blood pressure is 150 higher or in others or 140 higher ni. Okey. Untuk 60 tahun ke atas dia 150, bawah 90. Untuk bawah 40 tahun 140, bawah 90. Dia kata kena makan ubat darah tinggi lah. Itu dia punya guideline terbaru. Okey, saya tahu orang yang BP yang 170. Okey, 170 dalam keadaan rehat, maksud dia ada masalah. Tengok, check. Dia kalau BP selalu tinggi, tak tentu pasal ni, tengok sama dia ada kembung. Satu tengok. Kembung. Lepas tu ada masalah bawah pinggang ke? Bawah pinggang ni kena check. Bawah pinggang ni check dulu lah. Kalau tak ada masalah bawah pinggang, kita check. Waktu dia punya BP naik tu, kita tengok dia kembung tak kembung. Kalau tak kembung, okey lah. Okey, berapa kotak Half-5 kena minum untuk hilangkan SIBO ni? Susah nak kata. Ada orang yang macam customer saya, pas-pas customer, dia kata sekotak dah okey, 2 kotak dah okey, ada 3 kotak dah okey, ada yang setahun tu baru okey, ada yang setahun setengah baru okey. Macam isteri saya, dia ambil masa 2 tahun. Macam setahun setengah. Macam isteri saya, dia ambil setahun setengah untuk selesaikan masalah SIBO. Itu pun kadang-kadang kalau dia kerap makan tepung, saya tak sedar, tak perasan dia makan tepung sesenyap 2, 3, 4, 5 hari sesenyap, dia order food panda ke apa kan. Saya kira dia bloated balik kan, kembung lepas tu saya kata ambil Half-5 balik 2, 3, 4, 5 hari dia okey balik. Lepas tu tunggu dia buat perangai bila hari. Tapi macam isteri saya, dia setahun setengah dia ambil. Ada orang 2 kotak pun dah okey dah. Dia ikut. Mengapa ada orang kata gastrik disebabkan tak jaga makan, tak jaga sarapan, tapi MBB digalakkan makan 2 kali sarapan? Tuan minta pencerahan. Okey. Mengapa ada orang kata gastrik disebabkan tak jaga makan? Memang tak jaga makan sebab dia kuat makan tepung. Okey. Tak jaga sarapan tu tak ada kaitan. Tapi MBB digalakkan makan 2 kali sarapan, skip. Betul? Okey. Untuk orang yang ikut SAD kita ikut SAD. Malaysia pakai SAD, Standard American Diet. SAD. Memang sedih pun. Ni Standard American Diet. Iaitu dia consist of, dia ada breakfast, sarapan, lunch, makan tengah hari, lepas tu dia ada dinner, makan malam. Lepas tu sekarang ni dia canggih pula, dia tambah brunch. Lepas tu ada high tea kot, makan petang apa semua, canggih depa ni. Okey. Depa ni memang kena makan macam tu. Bermaksud dia dekat sini sebab orang-orang pok-pok ni dia selalu makan tepung. Diet dia tinggi dengan tepung. Dia ada masalah rintangan insulin. Sebab tu adalah menjadi satu keperluan untuk mereka ni makan kerap. Kalau dia tak makan, memang dia mengamuk, badan menggigil lah. Tak tahan. Nak kena makan ni, lapar sangat ni. Sebab dia ada masalah insulin resistant. Yang tu adalah karakteristik orang ada masalah rintangan insulin. Dia kena makan pagi, dia makan petang, dia makan malam. Tapi makin lama dia buat macam tu, sekali dia akan makan pagi, lepas tu dia akan snack pukul 11, lepas tu dia makan petang. Lepas tu petang tu dia kena makan snack pula. Lepas tu sekali lagi dia kena makan malam. Lepas tu malam tu ada supper pula kat atas. Percayalah cakap saya, dia akan mati dalam keadaan sangat miserable. Maksud dia akan mati kena diabetik, keadaan diabetik, bukan diabetik dia tak buat mati. Yang buat mati akibat masalah diabetik tu menyebabkan dia jadi masalah jantung, stroke, bawah pinggang jahanam, hati jahanam. Sekian benda ni. So jangan ikut. Kita jangan ikut sebab apa? Sebab kita tahu apa yang kita buat. Okey. Kalau kita ikut juga orang kata makan sarapan akan menyebabkan jadi masalah, tak makan sarapan nanti gastrik. Tu dia tak cerdik lah. Dia kurangnya informasi.
Kalau orang kalau ada orang cakap macam tu, okey, suruh dia pergi ke kita punya page Half5 Plus punya page ni, suruh dia baca apa saya cakap. Lepas tu jangan baca saja tau, jangan baca saja. Kalau baca saja terima saya bulat-bulat, tak seronok lah, maksud dia tak cerdik lah. Dengar apa saya cakap, lepas tu cross check balik apa saya cakap supaya dia tak kata saya tengah bullshit orang. Dia tak cakap saya tengah kencing orang ke apa semua kan. So, tengok apa yang saya cakap, check balik apa saya cakap, betul tak betul. Okey, so saya memang galakkan untuk orang kerap berpuasa lah, kerap berpuasa. Tapi bila orang tu baru start MBB ni, saya memang tak bagi, bukan tak galakkan, memang tak bagi. Terus dia buat 2 kali makan sehari. Saya memang tak bagi sebab dia akan pergi hospital. Confirm punya dia akan pergi hospital cucuk ayam. Sebab apa? Sebab dia akan sangat stres, badan sangat letih, dia tak boleh nak bawa badan, perut sangat kembung sebab dia ada masalah insulin resistant. Insulin ni, okey, nak bagi faham semua orang. Saya nak bagi faham. Orang dia kata dia IF 2-3, dia IF 4 minggu. Dia IF 4 hari dah, badan dia rasa sangat flawless, sangat best. Dah masa 4 hari dia intermittent fasting tu. Okey, tiba-tiba hari kelima tu dia rasa diet sama. Semua benda buat sama. Tapi pasal apa perut tiba-tiba kembung, rasa macam takut apa semua. Okey, saya explain lah. Insulin resistant ni, bila dia turun macam graf saham. Okey, dia akan buat correction. Okey, kata dah insulin ni tinggi ni. Okey, bila kita buat kali lain sikit ah. Okey, bila dia turun macam ni, okey, dia akan buat correction. Dia tak akan boleh turun macam tu tak. Dia akan naik balik. Time ni naik balik, kita tahu badan kita rasa tak sedap lah. Badan tak sedap, rasa nak berdebak balik apa semua. So, apa yang perlu buat adalah kita kena ada cheat day. Awal-awal buat mungkin 2 hari tu kita IF, hari ketiga kita buat cheat day. Kita tambahkan lebihan karbohidrat. Okey. Lepas tu kita slow kurang balik. Lepas tu kita buat 2 hari puasa, IF balik. Lepas tu kita tengok badan macam mana. Lepas tu kita sendiri kena tentu perlu tak perlu aku cheat day. Kalau rasa macam badan miserable, kuat kembung, nak reflux balik, kita kena ada cheat day. Naikkan balik jumlah karbohidrat, lepas tu bawa balik dia turun slow. Okey. Macam tu cara dia. So bila dia naik, kita bawa turun balik. Lepas tu dia akan naik balik, dia akan buat correction balik. Kat correction ni lah kita kena buat cheat day. Yang ni IF kita turun, lepas tu kita bagi cheat day. Lepas tu dia turun balik, kita IF balik, turun balik. So bila dia buat correction balik, kita bagi cheat day balik. So dia akan turun macam ni, dia akan naik balik, turun macam tu lah. So kita kena tahu, kita kena tahu apa yang kita buat. Asal menjawab kot soalan ni ya. Okey, Tuan Azhar bila tidur biasanya tangan nanti lipat bawah pipi. Dok pun tangan atas kepala. Bila terjaga dari tidur, pasal apa tangan jadi kebas? Biasanya tangan nanti lipat bawah pipi macam tu lah. Dok pun tangan atas kepala macam tu lah tidur. Macam mana tidur tu? Macam ni kot. Macam ni kot ya. Macam ni ya. Kalau macam ni tidur memang kebas lah tangan. Tak tahu ke macam ni. Tapi tangan sebelah atas kepala. Macam ni ya. Macam ni kot. Kalau tidak macam ni memang kebas tangan kot. Memang kebas tangan. Saya tak boleh faham ke Syida tu explain sikit. Saya apa dak pun tapak tangan atas kepala. Tak tangan atas kepala macam tu ke? Sebab tangan jadi kebas. Dia kalau terlipat tangan ke apa semua, dia memang kebas. Ataupun kita tindih, dia pun memang tangan kebas. Saya tak pernah faham lah. MBB ni apa? MBB ni dia makan bagi betul. Saya provide service MBB ni lah. Dan group MBB saya, macam Tuan Mio dah tak ada tak lain, semua ada group MBB masing-masing. Okay, boleh buat kelas macam ni. Cuba nanti nak macam ni ya. Oh macam ni. Kalau kita tindih tangan memang macam ni memang lengur.
Memang lenguh. Ataupun kita tidur bantal lengan macam ni pun lenguh juga. Lenguh lah sebab kita darah tu tak sampai. Sebab tu kalau kita tidur, dia badan tu automatik dia akan pulas-pulas, dia akan pusing. Dia bagi tak mau bagi kebah. Sebab tu badan kita tidur. Kita bukan tidur diam macam tidur macam mayat macam tu. Tak ada, kita tak tidur macam tu. Dia akan berpusing, bergerak tu ada satu keperluan untuk memastikan kita punya apa darah tu sentiasa berjalan tak tersepit. Apa Tuan Raja Muhammad Khalil, soalan apa tu Soalan apa? Kalau ni saya jawab sekarang. Okey, saya tengok tu kali apa saya tengok. Adakah maksudnya dalam proses recovery SIBO ni kita akan keep orang kena attack di sini? Dah, untuk jawab Tuan Abdullah Muhammad Azim, SIBO ni dia selagi SIBO ni satu benda yang lama, lambat nak hilang sebab dia kata dah berlaku pembiakan bakteria dekat kita punya usus kecil. So benda ni takes time. Sebab tu saya punya introduce untuk macam santan ke apa semua. Ambil santan tetap makan tapi dalam kuantiti yang sedikit. Dia tak boleh terlampau banyak sekaligus sebab nanti muntah angin. So kita introduce sikit. Sama juga untuk masalah nak menghadam sayur akibat kekurangan enzim dengan bakteria yang sepatutnya dekatnya usus kecil akibat masalah SIBO. So kita kena introduce dia perlahan-lahan, bagi makan sayur ni slow. Tapi IF tu kena practice. Intermittent fasting kena buat. Apa Halfai ni dia bukan Halfai ni orang kata shortcut. Mana ada orang nak sembang kata dia kata boleh okey, tak perlu makan apa boleh okey daripada masalah insulin resistant apa semua ni, tak perlu makan produk apa semua. Terpulang. Saya kata macam ni, saya you can talk the talk but can you walk the walk. Macam saya manage orang sehari, manage orang bawah, orang yang amal Halfai ni dekat 2000 orang saya manage. Saya kata macam ni, kalau hang kata tak perlu makan Halfai, tak perlu nak IF apa semua ni kan, kata boleh selesai sendiri dengan makan ikut cara, saya tak ada masalah. Hang ambil 10 orang lepas tu hang manage. Aku nak tengok. Sebab tu saya selalu kata ke orang yang cakap macam tu, sama doktor pun sendiri attack saya kata macam ni lah. You can talk the talk, all the theory you want, but can you walk the walk? Macam tu saya cakap. Buat. Sebab saya bagi Halfai Plus ni adalah satu orang kata yang shortcut. Dia macam untuk top up potasium. Untuk top up potasium, kalau cara tradisional, untuk orang sihat saja boleh. Sebab dia kena makan sekurang-kurangnya 7 mangkuk sayur dia kena makan. 7 mangkuk sayur hijau untuk top up potasium. Saya kata baik kita top up dengan buah hoton lagi cepat. Sebab tu dia jadi orang yang makan Halfai Plus ni, dia punya usus cepat recover. Dia punya usus besar especially cepat recover. Sebab psyllium dengan inulin ni memang sangat bantu untuk pemulihan usus besar. Memang sangat-sangat membantu. So, sebab kalau nak makan sayur hijau dia jadi bloated, nak makan tu jadi bloated. Saya bagi shortcut. Cara pemulihan paling cepat dan paling okey. Okey, kenapa saya sebab ikon? Untuk sebelah ni sebab apa tadi saya jawab dah. Pasal untuk conversion hormon thyroid apa semua. Kalau bukan kita ada masalah dengan thyroid gland function okey. Thyroid gland function okey. Cuma conversion dia dekat kita punya usus kecil tu problem. Daripada T4 nak ke T3 yang boleh digunakan oleh badan. Selagi kita ada masalah usus kecil, selagi tu kita akan ada masalah dengan tak boleh nak kena kipas. Kalau kena kipas saja, rasa sejuk nak mampu sejuk sangat. Kalau kena aircon, habis rasa macam duduk kutub utara. Okey, jaga darah tinggi satu keperluan bagaimana dengan orang yang sentiasa BP-nya 170 ke atas dalam keadaan rehat. Ni kita tengok sama dia bloated ataupun dia ada masalah bawah pinggang. Kalau bloated, tekanan darah akan naik. Kalau ada bawah pinggang, masalah bawah pinggang nak jahanam pun tekanan darah dia sentiasa naik. Dia akan sentiasa sebab dia akan terpaksa pump tu lagi kuat.
Okey, apa ambil separuh untuk yang baru. Betul, kalau ada masalah hepatitis. Hepatitis boleh guna. Saya ada customer saya yang masalah hepatitis B, Tuan John Luhat. Kalau perasan dia ada banyak komen dekat page saya, message dia. Dia akan beritahu dia punya experience dia. Okey, ambil separuh seceh dalam 6 hari. Betul. Okey. So, manfaat dia kurangkan insulin resistant. Ya, betul. Kurangkan insulin resistant. Perlahan-lahan introduce benda lain-lain. Betul. Perlahan-lahan introduce prebiotik dan probiotik. Prebiotik adalah half-life. Probiotik tu kita ambil dalam kita ambil 4 hari sekali kita ambil. 4 hari sekali. Okey. Saya rasa habis dah kot. Saya cakap banyak sangat ni. Saya apa okey. Untuk yang tunggu Real B dengan Real C. Real B, Real C. Calming massage lotion, calming massage lotion. 28 ni sampai yang mana pre-order tu 28 ni sampai. 28 ni sampai. So 28 ni saya akan buat penghantaran. So tunggu 28 bulan ni. 28 bulan ni baru saya akan buat untuk shipping. Dan saya sangat berterima kasih banyak-banyak untuk sokongan yang sangat memberangsangkan. Terima kasih banyak. Lepas tu satu lagi pesan saya. Gunakan servis MBB ni sebaik mungkin. Gunakan servis MBB ni sebaik mungkin. Kalau tak saya charge duit nanti sebab banyak orang tak appreciate. Banyak orang tak appreciate untuk servis MBB ni, minta nak gunakan grup MBB ni sebagai tempat nak meluahkan perasaan, nak meratap. Memang saya cukup anti. Saya karakter saya memang macam tu. Saya tak suka orang meratap. Allah, saya ni sakit rasa GERD semua ni, rasa anxiety semua ni. Sebab tu saya tak suka orang, saya lebih kepada menyelesaikan masalah. Okey, ada masalah gastrik, ada masalah reflux malam tadi. Okey, bagi tahu malam tadi makan apa, tangkap gambar, hantar kat saya. Lepas tu satu hari tu pastikan tangkap gambar semua, pagi, petang, malam makan macam tu, hantar gambar kat saya. Lepas tu baru saya boleh check sebab apa yang menyebabkan reflux, sebab apa yang jadi masalah anxiety, sebab apa jadi kembung. Baru saya boleh buat kerja saya. Tapi kalau dia duk komplain dekat group kata reflux, rasa nak mati semua, lepas tu minta gambar, minta balik makan apa semalam, tak ingat, minta balik makan ada tangkap gambar makan tak, ada submit gambar makan tak buat. Macam tu susah. Kalau tidak saya hilang kredibiliti, saya jadi tok rumah. Saya kata yang ni kena makan macam ni, tak mau. Saya tak mau jadi tok rumah. Hilang kredibiliti, orang tak percaya kat saya nanti. So minta buat betul-betul lah, submit gambar makan. Lepas tu kalau jadi tak kena badan reflux ke apa, bagi tahu spesifik. Saya reflux malam tadi, yang ni saya rasa macam ni badan saya sekarang, ni gambar saya makan semalam, apa yang perlu saya buat. Kalau macam tu bagus. Dia bukan kat Syida, orang yang mana duk meratap ni, attention ni, yang mana tak hantar gambar makan, kita tak tahu dia makan apa, lepas tu meratap. Saya tak boleh. Kami MBB ni bukan grup gastric GERD anxiety. bukan grup GERD gastric anxiety yang jadi page ni tempat meratap. Tak. Kita page selesaikan masalah. Kalau kita meratap, dia tak selesai masalah. Kita meratap, kita tak selesai masalah. Yang selesai masalah adalah kita punya usaha sendiri ya. Gambar makan tangkap. Makan salah tak ada masalah. Makan salah tak ada masalah sebab kita boleh betulkan. Tapi kalau tak bagi gambar makan, saya tak boleh buat kerja. Saya jadi tok bomo lah. Macam tu cara dia. Okey, telefon tu Azan. Saya macam biasa 012 503 7753. Nombor telefon saya. Suplemen digestive enzyme maksud dia. Suplemen digestive enzyme boleh ambil, tak ada masalah. Untuk digestive enzyme boleh ambil. Tapi dia nak kembung sikit lah. So kalau macam kembung sikit tu kita berhenti sat. Kita try balik, tengok okey tak okey. Kalau okey tu tak apalah. Yang itu lah. Yang ni saya punya nombor telefon. So apa-apa masalah boleh call lah, Okey.
Okey, baik. Kalau nanti apa-apa soalan, nanti apa-apa tak faham pasal blood pressure ke, harap clear lah. Blood pressure ni harap clear. Dia bukan adalah penyakit yang perlu kita amalkan ubat untuk selesaikan dia. Dia bukan penyakit lah. Dia bukan penyakit. Dia selalu yang jadi, kalau kita kebur, memang blood pressure akan naik. So, untuk physician, doktor tu sendiri kena tahu lah. Bila kita ambil tekanan darah, jangan bercakap. Cara nak ambil tekanan darah yang betul, protokol betul dia adalah tangan kena mendepar depan. Ambil kat sini, letak tangan atas meja, ambil kat sini pagi, petang, malam selama 2 minggu, lepas tu cari dia punya median. Itu cara yang betul. Untuk kita tahu kita punya tekanan darah betul. Waktu ambil tekanan darah, jangan bercakap. Kalau tidak, dia akan naik sebanyak 50% lagi kita punya tekanan darah. Okey. Kita ambil tekanan darah kita macam tu. Lepas tu tekanan darah ni adalah bukan penyakit, dia ada satu keperluan. Bila orang tu ada masalah bawah pinggang, tekanan darah kena naik. Kalau orang tu ada masalah tak balance potasium sodium, tekanan darah kena naik sebab dia punya fluid volume dia banyak. Dia ada simpan lebihan berat air. Tekanan darah dia kena naik. Dia nampak hantu, dia kena tekanan darah dah naik. Dia tengah berlari pun tekanan darah kena naik. Okey, tuan, kenapa saya selalu hidung sumbat tak sesama pun? Sebab reflux. Bila kita reflux saja memang hidung ni akan tersumbat lah. Dia akan, kalau ENT tengok sekali dia kata hidung ni bengkok lah apa semua ada. Hidung tu memang dia mengembang lah. Dia orang kata macam membengkak lah. Dia macam membengkak. Lepas tu satu dia macam nak sesama tapi tak sesama. Sebab reflux. Kita reflux dia sampai habis. Mulut dengan hidung ni sendiri. Bukan mulut, hidung, paru-paru, telinga sekali semua efek. Semua atas ni lah. Telinga, hidung, mulut, mata, tekak, paru-paru, semua efek bila kita reflux. Okey. Okey, lepas tu apa lagi last. Okey, untuk LDL LDL untuk masalah kolesterol, harap semua clear. LDL adalah bukannya kolesterol jahat. Tak ada kaitan dengan kolesterol jahat. Dia ada low density lipoprotein. Selepas dia memula dia jadi VLDL. Dulu very low density lipoprotein. Lepas dia buang dia punya kargo dekat tempat dia nak repair, dia akan jadi LDL. LDL, low density lipoprotein. Bila dia jadi low density lipoprotein tu, dekat situ lah orang selalu cakap dan selalu jumpa dia dekat kita punya kawasan kecederaan selalunya dekat arteri kita. So dia selalu disalah anggap sebagai seorang penjahat lah, tapi sebenarnya tak. Dia umpama kita salahkan, ada berlaku kebakaran, lepas tu kita salahkan bomba pergi padam api. Sama satu lagi dia punya analogi bagi kita salahkan lipas sebab buat sampah. Sebab dekat sampah tu ada lipas, kita kata lipas ni punya pasal lah yang buat sampah ni. Macam itulah kalau kita salahkan LDL kolesterol sebagai penyebab jadi masalah jantung. So HDL ada high density lipoprotein, LDL ada low density lipoprotein yang tak ada kaitan pun dengan akibat berjadinya masalah jantung. Okey. Nadi laju kalau kita kembung pun nadi laju juga. Okey, baik. Terima kasih banyak. Nanti saya akan rasa saya itu saya buat dah untuk video YouTube pasal orang masalah darah tinggi apa semua saya dah buat dah, tapi saya nak edit tu yang malas tu. Tak cukup masa nak edit video. Saya buat statistik lah, kata pembunuh jantung nombor 1 negara Malaysia adalah tetap tetap penyakit jantung. Sehari rakyat Malaysia mati 50 orang. Kiranya setiap sejam tu boleh kata secara purata 2 orang mati akibat masalah jantung. Dia sekarang ni dah jadi macam satu epidemik penyakit. Sebab apa tiba-tiba orang Malaysia ni mati sakit jantung ni banyak sangat. Jadi sampai jadi pembunuh nombor 1 negara. Apa kita makan salah ke? Ayak kita duk minum ayak pipe kita ada racun ke? Makan kita ada racun ke yang menyebabkan orang tiba-tiba penyakit jantung ni meningkat daripada tahun ke tahun ni? Apa benda yang usaha KKM ni buat untuk membendung orang mati daripada mati sakit jantung ni? Dia punca dia ada satu lah, tepung lah.
Itu je, jaga tepung. Jaga tepung betul-betul. Jaga tepung. Gula tak sangat, jaga tepung. Jaga tepung, lepas tu pastikan makanan kita makan benda-benda berkualiti lah. Kalau macam ayam daging tu, tak berkualiti. Daging frozen tak berkualiti. Daging burger, kecuali tak buat sendiri, dia tak berkualiti. So benda macam tu lah, kita kena tengok benda-benda yang kita makan. Pastikan yang makan tu betul-betul betul lah. Tak boleh ikut je lah MBB ni. Dah ajak siap lah. Tapi kalau tak tahu makan tu, hantar lah gamak makan. Sedang kerja kami nak buat. Okey, baik. Terima kasih banyak. Untuk pre-order masih dibuka. 28 bulan ni baru kami buat shipping. 28 ni baru kami buat shipping untuk Real B, Real C dengan kami Master Lotion. 28 ni baru buat. Okey, baik. Terima kasih banyak. Aduh, lupa nak beritahu. Hafai pun yang mana yang beli baru-baru ni, Hafai semua kotak baru dah. Kotak baru. Semua kotak baru. Dan dia punya seceh pun seceh baru dah. Seceh saya tunjuk. Okey, semua pun seceh Hafai Plus. Saya tulis Hafai Plus ini. Oh, dia tak boleh zoom in zoom out. Nah Allah. Dia tulis Hafai Plus lah. So, macam ni lah. Pakai art card dah. Dulu pun pakai cardboard bodoh lah. Sekarang ni upgrade sikit pakai art card dah. Okey, baik. Boleh saya Tuan Haji Lambu kita kontak saya. Ya, apa nak makan sarapan ni? Mak nak makan sarapan, makan ni. Nasi boleh. Mihun pun boleh. Cuma pastikan ratio tu dia betul lah. Cantik kotak baru. Boleh tahan. Okey, untuk macam Real B, Real C, kita punya untuk vitamin apa semua, Real C dengan Real B ni 28 bulan lah, 28 bulan. 28 bulan ni baru kami untuk buat start shipping. Tapi kalau mana nak order tu boleh order lagi, tak ada masalah pun, boleh pre-order. Silakan pre-order dekat Dietech. Sebab takut kami stok tinggal sikit lah. Untuk first batch ni tinggal sikit lah. Kalau nak pre-order untuk shipping 28 ni, bolehlah pre-order. Okey, macam mana nak ambil gula dalam makanan ke dalam minuman contoh? Okey, untuk sebelum saya nak balik, nak makan gula makan. Nak makan gula makan. Kalau gula macam gula kristal tu kan, nak makan. Silakan makan. Saya kata saya memang tak ada problem langsung untuk gula. Kalau orang lain kata gula ni penyebab masalah apa semua, saya tak bersetuju. Bagi saya yang paling problem adalah tepung. Tepung create damage. Gula kita tahu kalau kita macam campur dalam makanan, campur dalam minuman, kita minum sikit. Bila kita minum sikit gula tu, kita tahu manis piau lah, tak mah. Kita tahu. Tapi kalau dia campur dengan tepung ni kita tak tahu dia punya efek kepada usus kita lagi teruk daripada gula. Tambah-tambah kalau gula campur dengan tepung, memang kita tak dapat beza apa kita makan tu. Sedapnya tak. Tapi kalau gula campur dengan air kan, memang kita tahu manis sangat, kita akan berhenti sendiri. Tapi kalau gula campur dengan tepung, kita tak tahu. Kalau tepung tu sajalah problem, campur dengan gula kat atas memang top up. Tapi kalau nak makan gula, makan lah. Bagi saya tak ada masalah, makan pi. Okey. Okey, saya dah cuma dapat kata. Bihun dia tepung berah. Kan anti Risa, bihun dia tepung berah. Yang tepung problem ni, tepung gandum. Tepung gandum memang problem. Tepung berah boleh gagah. Tepung gandum memang problem langsung. Okey, baik. Saya rasa habis dah kot hari ni. Habis dah. Okey, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih support saya. Saya minta maaf, saya agak strict sikit pasal MBB tu sebab saya tak mahu dia jadi tempat orang meratap. Saya cukup anti dengan orang meratap ni. Sebab saya mau tu untuk selesaikan masalah orang, selesaikan masalah, lepas tu kita go on. Selesaikan masalah, go on. Karipap okey tak? Karipap tak okey. Karipap memang tak okey, jangan makan. Saya masa cepat lapar, kembung itu ke itu sibuk. Kerak lapar tu dia simptom untuk masalah ni, orang panggil insulin resistant. Kalau tak masalah rintangan insulin, dia tak lapar lah. Roti gardenia problem lah. Senang kata roti gardenia problem lah. Makanlah nasi sedap lagi, buat nasi lemak pun okey. Nasi lemak ijaz dan santan lah. Kalau rasa macam bloated teruk, kita kurangkan santan. Macam tu lah.
Video laju nak tengok balik. Okey baik. Okey baik Tuan Abdullah. Okey baik, saya usaha. Saya upload lah. Saya upload dekat Facebook. Facebook memang sedia ada lah. Lagi satu lagi saya upload dekat kita punya YouTube lah. YouTube channel kita. Okey baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.